Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah SWT. Hari ini dapat saya laksanakan satu tugasan pentaksiran berterusan bagi subjek hafazan Al-Quran, PIMNK 2323D. Okey, saya hormati pensyarah Ustazah Azizah. Jadi hari ini saya akan bentangkan berkaitan dengan inovasi Al-Quran lah. Berkaitan inovasi Al-Quran. Berdasarkan tugasan ini, saya telah memilih satu inovasi Al-Quran. Jadi hari ini saya akan bentangkan inovasi yang telah saya pilih dan kaedah cara penggunaannya nanti. Okey, baik, saya teruskan lagi. Jadi, kita pergi pada pengenalan. Al-Quran ialah kalam Allah yang bermukjizat, yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril dalam bahasa Arab, dan diriwayatkan secara mutawatir ataupun kata sedikit-sedikit lah, secara sedikit-sedikit, dan membacanya setiap hurufnya adalah ibadah, bermula dari surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. Seperti yang kita tahu, sudah maklumlah, Al-Quran ini merupakan kalamullah, ataupun satu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui ataupun diturunkan oleh malaikat Jibril, melalui perantaranya lah malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Okey, Al-Quran juga merupakan satu orang kata panduan kepada umat Islam bagi mengikut cara ataupun mengikut kaedah cara kehidupan yang paling selamat, paling sempurna. Okey, terus kepada inovasi. Apa itu inovasi? Ialah kegiatan penelitian, satu kegiatan penelitian ataupun kajian mengembangkan dari cipta yang bertujuan menambah baik penerapan nilai dan ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan melalui teknologi yang sedia ada dalam suatu produk. Zimmer dan Skaber 2005 berpendapat inovasi merupakan kebolehan untuk mengaplikasikan penyelesaian kreatif kepada masalah atau peluang untuk meningkatkan atau pengayaan kehidupan manusia. Okey, secara ringkasnya, untuk faham inovasi ni apa? Satu kajian ataupun satu projek yang dilaksanakan bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Adalah masalah ataupun masalah kajian ataupun perkara-perkara yang berbangkit lah. Jadi, tujuan projek ini dilaksanakan bagi membuat suatu perkara atau menyelesaikan masalah tersebut lah. Inovasi juga merupakan satu projek yang baru, orang kata. Penambahbaikan yang sedia ada ditambah baik kepada benda yang baru. Benda yang lebih orang kata lebih baik lah, kata. Okey, seterusnya kita kepada inovasi Al-Quran. Okey, baik. Ni kita masuk kepada inovasi Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci dan Islam tidak berubah sejak diturunkan kepada Muhammad SAW. Seperti yang kita tahu, Al-Quran ini dijaga dan tidak akan berubah sedikit pun isinya, isi kandungannya ataupun orang kata penyampaiannya, orang kata secara keseluruhannya tidak ada perubahan daripada dulu sehinggalah akhir zaman nanti. Kerana apa? Kerana Allah SWT memang memberikan jaminan dan menjaga Al-Quran. Okey, walau bagaimanapun terdapat inovasi dalam penggunaan teknologi dan metod pembelajaran Al-Quran. Walau bagaimanapun perlu kita akur pada zaman ini, ketika abad ini, pelbagai perkembangan terutamanya dari segi teknologi itu sendiri kan. Jadi perkembangan teknologi juga memberikan kesan kepada perkembangan cara pembelajaran Al-Quran itu sendiri. Okey, beberapa inovasi termasuklah, beberapa inovasi Al-Quran termasuklah yang pertama, aplikasi Al-Quran digital. Seperti yang kita tahu, pembangunan aplikasi Al-Quran yang membolehkan pembaca membaca, mendengar dan mempelajari Al-Quran peranti elektronik. Okey, aplikasi Al-Quran digital ni terdapat banyak sangat. Boleh kita dapati di dalam Play Store ataupun di Google Apps dan sebagainya. Jadi aplikasi digital ni tujuan adalah untuk memudahkan bagi pembaca untuk membaca, mendengar dan mempelajari Quran dekat mana sahaja. Sebab pada zaman ini, pada abad ini, pada ketika ini, semua orang dah ada inovasi, dah ada alat elektronik, tidak kisahlah telefon bimbit maupun tab ke ataupun laptop dan sebagainya. Semua orang sudah memiliki, kecuali segelintir sahaja. Mungkin ada golongan-golongan yang kata orang-orang tua yang kurang mahir untuk menggunakan teknologi.
tapi kebanyakannya mereka pun dah mempelajari cara untuk menggunakan teknologi. Jadi tidak heranlah aplikasi Al-Quran digital ni diwujudkan bagi memudahkan untuk semua orang, khususnya kepada umat Islam, bagi menggunakan Al-Quran di mana sahaja. Mereka boleh mengakses Al-Quran, mendengar dan membaca Al-Quran di mana sahaja. Okay, seterusnya terjemah dan tafsir interaktif. Inovasi dalam penyajian, terjemah dan tafsir Al-Quran yang boleh diakses secara interaktif, membantu pemahaman yang lebih baik. Okey, kat sini kita nampak pembelajaran terjemah tafsir Al-Quran ni dah banyak dah kan terjemah tafsir Al-Quran ni. Jadi tujuannya adalah untuk membantu pemahaman yang lebih baik. Semua orang diberikan kata peluang untuk mempelajari Al-Quran. Okey, seterusnya aplikasi untuk hafazan Al-Quran. Hafalan Al-Quran. Jadi perkara ini pun untuk menghafal Al-Quran juga ada aplikasi-aplikasi yang boleh digunakan bagi membantu penghufaz untuk menghafal Al-Quran. Okay, aplikasi yang bantu memudahkan proses hafalan Al-Quran dengan cara yang lebih interaktif dan efektif. Okay, banyaklah kata apps yang boleh membantu penghafal Al-Quran ni untuk menghafal Al-Quran. Okay, saya akan pilih beberapa apps lah. Okay, jadi oleh demikian saya memilih satu apps iaitu aplikasi Memorize Quran. Aplikasi Memorize Quran, kita tengok kat sini. Aplikasi Memorize Quran ni adalah seperti ini. Dia punya gambar aplikasi tersebut. Ni. Rating dia adalah 4.4. Ni antara yang terbaik lah. Banyak yang 4.0, 3.9 dan ke bawah. Dan 500 ribu download. Dan 500 ribu orang pengguna yang download aplikasi ini. Okey. Kita tengok kepada aplikasi Memorize Quran ni. Pelbagai, orang kata kat sini saya memilih aplikasi Memorize Quran ni kerana pelbagai benefit ataupun kebaikan ataupun orang kata kelebihan yang boleh kita dapat. Okey. Aplikasi Memorize Quran ni merupakan aplikasi yang sangat mesra pengguna dan sangat mudah untuk dimuat turun. Okey, saya dah cek, dah semak dan menggunakan Google Play Store, Play Store sendiri atau App Store, semuanya boleh memuat turun Memorize Quran. Hatta sekalipun menggunakan laptop pun boleh. Pergi ke Google, pergi ke Chrome dan sebagainya, search sahaja Memorize Quran. Kemudian ada tulis install macam ini. Install for desktop macam tu adalah untuk memilih apa muat turun tu. Kemudian muat turun dan boleh gunakan untuk orang kata untuk peranti tersebut. Okey, dia sangat mesra pengguna, sangat mudah pengguna, sangat mudah untuk digunakan lah orang kata. Jadi kenapa saya memilih ni adalah pertama dia mudah untuk digunakan lah. Yang sangat saya titik beratkan untuk memilih aplikasi ini yang pertama sangat memudahkan pengguna dan sangat mesra alam. Okey, yang kedua cara penggunaannya sangat mudah. Tu sangat mudah untuk menggunakan, tidak ada complicated, tak perlu mengisi pelbagai perkara lah, tidak perlu orang kata tidak perlulah untuk memuat email ataupun sebagainya. Download, muat turun dan terus boleh digunakan seperti biasa. Tidak perkara-perkara yang merumitkan tu tidak ada. Tidak perlu dibayar dan penting secara percuma. Okey, yang ketiga tidak memerlukan sambungan internet. Okey. Ini kat sini menggunakan aplikasi ini tidak perlu menggunakan sambungan internet kecuali ketika mana untuk memuat turun. Download dia menggunakan internet. Semua download seperti sedia maklum lah. Aplikasi-aplikasi yang ada dekat Play Store, App Store dan sebagainya memerlukan internet untuk sambungan, untuk muat turun sambungan internet, sambungan data dan sebagainya lah. Tetapi penggunaan aplikasi ini tidak perlu menggunakan sebarang internet. Boleh download terus pakai. Kecuali ada beberapa perkara yang contohnya untuk mendapatkan suara syekh-syekh yang kita mahukan. Ada banyak pilihan dekat situ, nanti kita boleh tengok. Banyak macam-macam pilihan syekh yang kita boleh dengar. Macam mana cara kaedah pembacaan yang kita nak macam tu. Okey, nanti kita boleh lihat. Tapi yang penting penggunaan dia tidak perlu menggunakan internet. Okey, kat situ adalah perkara yang penting juga. Sebab apa? Sebab mungkin dekat kampung-kampung, kat kawasan-kawasan yang kurang capaian internet ni, saya pemikirkan macam mana kan kalau diorang ni kalau tak ada internet macam mana akses. Jadi terhadlah penggunaan dia. Jadi tidak boleh digunakan lah contoh balik kampung atau sebagainya kan. Okey. Jadi kita terus sahaja kepada aplikasi ni. Okey, baik, saya akan share screen. Aplikasi ini tengok sahaja tadi, aplikasi ini berbentuk macam ni lah. Macam ni. Memorize Quran. Macam ni. Okey. Saya akan share screen.
Okey, bila tekan sini, buka sahaja akan keluar begini. Okey. Ini adalah muka hadapan bila sahaja kita tekan sahaja aplikasi itu akan keluar beginilah muka hadapan dia. Ini sebab tu saya kata, dia adalah mesra pengguna, sangat mudah digunakan sebab tidak complicated, tak ada apa-apa sebarang yang perlu diisi oleh kita lah. Untuk pengguna tak perlu isi macam-macam lah kan. Sebenarnya boleh guna, boleh isi juga untuk kita menyimpan data, tapi tak payah isi pun tak apa. Okey, kat sini tulis premium tapi sebenarnya kita boleh akses secara percuma. Kecuali kalau kita nak premium pun boleh. Apa benefit dia bila premium? Premium kan kita boleh download terus ke handphone kita, boleh simpan terus. Okey, tapi kalau tak nak premium pun boleh guna juga secara percuma. Sebelum pergi jauh, saya sebenarnya sangat memikirkan aplikasi pada zaman kini kan. Aplikasi-aplikasi pada zaman kini terlalu banyak iklan-iklan, termasuklah iklan-iklan judi, iklan-iklan kesihatan dan sebagainya lah. Tapi tidak gemar sekali iklan judi lah kan. Contoh kat aplikasi Al-Quran ni, tiba-tiba ada iklan judi. So jadi sangat mengganggu gugat seorang pengguna tu lah. Tak indah lah untuk kita lihat. Okay. Terus kita pada aplikasi ni lah. Okay, saya pergi kepada yang pertama, kita tengok kepada recite ni. Recite yang ni. Okay, kat situ saya nak tunjukkan. Kat recite ni adalah satu apa yang menarik kat kawasan recite ni, membaca lah. Yang menarik sekali adalah page yang ditunjukkan ataupun muka surat yang ditunjukkan di dalam recite ni, pembacaan ini adalah sama dengan dalam Al-Quran. Contohnya, contohnya kita pergi ke page nombor 1, surah Al-Fatihah. Okey, dekat Al-Quran pun sama. Page nombor 1 adalah surah Al-Fatihah. Kita tengok kepada page nombor 2. Sekejap. Page nombor 2, surah Al-Baqarah. Pun sama dekat Al-Quran, page nombor 2, surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Manakala page yang ketiga, ayat 6 hingga ayat yang ke-16. Jadi sebenarnya ini sangat memudahkan bagi pengguna. Contohnya hari ini dia dah baca dalam Al-Quran. Dalam mushaf Al-Quran tu, dia dah sampai muka surat yang ke-123. Jadi setengah aplikasi, dia tidak sama muka suratnya dalam Al-Quran. Contohnya, bila tak sama, dia dah baca kat mushaf yang betul 123. Dia nak kena cari balik ayat keberapa, surah apa di dalam aplikasi supaya sambungan tu tepat. Supaya apa yang dicari tu tepat. Okey. Jadi kalau kat sini semuanya sama, serupa. Bila kita baca ayat nombor muka surat 1 dekat dalam aplikasi ini, muka surat 1 juga Al-Fatihah. Contohnya kita baca surah Al-Mulk, sama juga, muka suratnya sama. 562. Okey, tidak ada perbezaan. Itu yang menarik untuk berkaitan dengan recite ni lah untuk pembacaan. Kita kembali semula kepada muka hadapan. Okey, kat sini saya dah tengok, saya dah baca jadi ada kat situ lah. Kat sini juga ada kiblat. Aplikasi ni juga lengkap dengan kiblat. Kita boleh allow once. Kita boleh tengok lah kalau contoh dekat kawasan saya ni, inilah arah kiblatnya. Memang betul lah. Saya dah check semuanya. Memang betul arah kiblat yang sama lah. Sama dengan apa yang kami telah tengok sebelum ni lah. Memang kiblat yang ditunjukkan dalam aplikasi ni adalah tepat dan betul. Tidak itu juga, ada juga kat sini. Minta maaf. Okey. Bukan itu sahaja, bukan berkaitan dengan kiblat sahaja. Kat sini juga ada berkaitan dengan solat, waktu solat. Waktu solat subuh, duha dan sebagainya lah. Okey, kita terus sahaja ke kaedah penghafalan. Apa yang menariknya kat sini? Okey, kat sini kita ialah seperti yang kita pelajari talaqi musyafahah lah. Kita belajar pembelajaran penghafalan secara mengulang lah. Kita ulang. Jadi kat situ dengan aplikasi ini kita boleh menggunakan kaedah itu. Contohnya yang saya pilih adalah surah yang pertama, surah Al-Mulk. Okey, surah Al-Mulk. Kita pergi sahaja ke surah Al-Mulk, saya dah cari. Okey.
Kat sini kita boleh pause. Okey. Kat sini kita mahu-mahulah boleh pergi ke kawasan setting. Kat setting bahagian atas tu, kita boleh sahaja memilih macam-macam. Contoh saya dah pilih pembaca dia siapa. Kemudian saya boleh pilih berapa kali saya nak ulang ayat tu. Berapa kali saya nak ulang ayat tu. Adalah 3 kali, dia boleh sampai banyak kali, 50 kali untuk mengulang. Tapi contohnya saya ambil 3 kali lah, minimum kan. Sunnah 3 kali mengulang kan. Okey. Jadi, kita pergi sahaja kat sini. Yang pertama kita memilih ayat keberapa kita nak hafal. Contohnya saya nak hafal ayat 1 hingga ayat 3 sahaja. Belum lagi nak hafal. Ayat 1 hingga ayat 3. Okey. Saya pilih kat sini 1. Dan kemudian saya pilih kat sini 3. Kemudian saya tengok balik kat sini, yang bawah ni. Yang bawah ni apa dia? Untuk apa ni? Ni adalah untuk memberi masa kepada kita. Satu ayat ke satu ayat, dia akan orang kata beri masa kepada kita untuk mengingat. Dalam sampai 5 saat lah. Cumanya kita, kalau contoh kita baca, kita ingat, taklah ingat cuma 5 saat tu kita boleh ingat dengar-dengar gitulah. Okey, kita dengar terus kepada ayat dia. Kita pergi terus tekan kepada play. Ni. Saya تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور Alhamdulillah. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت Baik, kat situ diulang 2 kali, tapi sepatutnya saya pilih 3 kali lah. Jadi macam itulah kaedahnya. Jadi setiap pembacaan ayat ni, kita boleh mendengarkan, kemudian kita boleh ikutlah sebenarnya. Tabarakalladzi, lepas dibaca, kita ikut. Okey, itu adalah kaedah yang boleh digunakan lah untuk untuk aplikasi ni. Contoh kita pergi ke surah yang kedua. Saya memilih surah An-Nazi'at. Okey, An-Nazi'at, saya dah download. Saya dah download suara yang kita mahukan. Contoh satu share yang kita nak. Kemudian saya pergi ke sini, saya nak ulang 2 kali je saya cakap. Okey, saya nak ulang sebanyak 2 kali kat sini. Contoh. 2 kali, 2 times. Okey. Kemudian saya pergi ke ayat. Ayat berapa saya nak hafal lah. Saya nak hafal ayat 1 hingga ayat 4. Contoh ayat 1 hingga ayat 4. Okay, terus sahaja, bila dah pilih semua tu, terus ke tekan play. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا
والسابحات سبحا فالسابقات سبقا Okey, baik. Kat situ kita boleh ulang lah sebab apa kita nak. Kat sini kita sebagai seorang penghafal, kita boleh mendengarkan kemudian kita mengulang. Mengulang. Contoh dah hafal. Kita hafal ayat 4. Okey, dah cukup. Nak hafal lagi sampai ayat 5. Tekan lagi lah dekat ayat 5. Kat sini 5 atau sebagainya lah. Okay, terus kita pilih surah yang seterusnya Al-Alaq. Kita tengok surah Al-Alaq. Kita pilih ayat 1. Contoh saya nak hafal ayat 1 hingga ayat 3. Saya nak ulang berapa kali? Saya nak ulang. Pergi ke setting. Sini pergi. Saya nak ulang 2 kali. Okay dah. Terus saja dengar. Maaf. Tengah balik je. Okay. Saya ulang balik tadi. Saya dah pilih surah yang saya nak pilih. Kemudian saya tekan sahaja play. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم اقرأ باسم ربك الذي خلق. Okay, itu adalah penggunaan ni lah apps ni. Okay, saya rasa itu sahaja. Satu lagi yang menarik. Setelah kita hafal ataupun kita baca yang mana kita baca tu, kemudian dia akan keluar kat sini. Recent activity ni. Sebagai memorize kita baca kat mana, page yang kita dah baca, recite ni kat mana, surah apa yang kita dah baca, sebagainya lah. Jadi benda ni pun memberi satu orang kata dorongan lah sebagai seorang hufaz ataupun seorang penghafal Quran. Dia macam mana target dia tu lepas tak lepas untuk hari ni. Okay. Bagi saya itu sahaja. Bolehlah penggunaan apps ni digunakan. Menggunakan apps ni sebagai orang kata sebagai cara, kaedah ataupun pembantu untuk menghafal Al-Quran. Baik. Itu sahaja dari saya. Untuk apps ni bolehlah di-download secara percuma lah. Tidak ada bayaran yang dikenakan di apps di Play Store, App Store dan sebagainya lah. Akhir kata dari saya, semoga perkongsian saya ini ataupun persembahan ini memberi manfaat kepada yang mendengar lah. Dan maaf jika ada silap ataupun salah. Yang baik semua dari Allah SWT. Jika yang kurang baik itulah dari kelemahan saya sendiri dan atas izin Allah SWT. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.